Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sarah Ismail dalam Buletin MBI edisi ke-15. Terima kasih kerana setia menonton Buletin MBI. Berikut paparan utama edisi kali ini. Lorong seni at Lorong Panglima Ipoh, lokasi baharu tarikan pelancong. MBI anjur kejohanan e-sport Piala Datuk Bandar. 6 pusat komuniti di Ipoh terima sumbangan komputer. Selepas Concubine Lane, kini Lorong Panglima di Ipoh menjadi tumpuan baharu kepada pelancong yang berkunjung ke bandaraya ini. Ini berikutan usaha Majlis Bandaraya Ipoh MBI mewujudkan lorong seni di kawasan berkenaan. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashley Muhammad Razi berkata, inisiatif itu selari dengan penjenamaan semula Bandaraya Ipoh sebagai bandar seni. Produk ini merupakan satu produk keseinamungan di mana kita mempromosikan lagi Old Town ataupun Pekan Lama sebagai salah satu daripada produk yang sangat-sangat menarik untuk Bandaraya Ipoh dan menjadi tarikan utama. Ianya adalah rentetan daripada perancangan untuk kita melengkapkan lagi heritage trail kita, di mana Lorong Panglima ini adalah kesinambungan kepada Lorong Concubine ataupun Concubine Lane yang telah dapat banyak perhatian setakat ini dan menjadi salah satu tarikan utama. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Lorong Seni at Lorong Panglima di Ipoh. Hadir sama Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Baharin dan ahli-ahli Majlis MBI. Lorong Seni at Lorong Panglima beroperasi setiap Sabtu dari 8 pagi hingga 1 tengah hari. Antara aktiviti yang disedia adalah pameran kesenian dan jualan produk kraf tangan. Majlis Bandaraya Ipoh MBI mencipta kejayaan tersendiri apabila menjadi pihak berkuasa tempatan PBT pertama di negeri ini menganjurkan kejohanan sukan elektronik atau e-sport. Lebih meriah, kejohanan e-sport Piala Datuk Bandar Ipoh anjuran MBI dengan kerjasama e-sport Perak turut disertai peserta dari Selangor, Melaka, Pulau Pinang dan Johor. Program yang berlangsung selama 2 hari itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-34. MBI buat julung kalinya menganjurkan pertandingan e-sport yang kita tadi turut dihadiri bukan orang Perak je, luar, Selangor. Tadi saya jumpa Kedah, Penang, Melaka dan sampai ke Johor. Jadi yang ini adalah dasar kita untuk menggerakkan bandar ini sebagai sebuah bandar bestari sejahtera dan juga memfokuskan juga antaranya kepada bandar pintar. Dan kita tahu antara elemen baru dalam bandar pintar ini adalah sukan digital dan e-sport ini adalah sebahagian yang kita tertakluk di dalam sukan digital. Datuk Rumaizi berkata demikian selepas merasmikan kejohanan e-sport Piala Datuk Bandar di Stadium Indra Mulia Ipoh. Hadir sama ahli Majlis MBI merangkap pengerusi kejohanan e-sport Piala Datuk Bandar Nur Afzal Nizam Saleh dan Presiden e-sport Negeri Perak Muhammad Naim Al-Amin Syaharuddin. Ini satu ruang dan peluang lah, mana kerjasama dengan PBT dan kita kali ini kita nak MBI bukan sahaja kerjasama daripada segi program tapi kita nak MBI sebagai rakan strategik kita dalam membentuk pembangunan e-sport di negeri Perak lah. Pertandingan yang julung kali dianjurkan itu telah menarik penyertaan sebanyak 539 orang dengan kehadiran lebih 1,000 peminat sukan tersebut khususnya anak-anak muda. Sebanyak 30 unit komputer telah disumbangkan kepada 6 pusat komuniti di bawah seliaan Majlis Bandaraya Ipoh MBI. Sumbangan menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR syarikat Teta H Berhad itu adalah bertujuan memberi kemudahan teknologi kepada golongan sasaran. Menurut Datuk Bandar Datuk Rumaizi Baharin, antara pusat komuniti yang menerima kemudahan itu adalah Dewan Datuk Ahmad Said, Sungai Rokam, Pusat Komuniti Lahad, Perpustakaan Desa Taman Jaya Kelebang dan Dewan Komuniti Kampung Seri Desa. Jadi program ni adalah kerjasama MBI dengan anak syarikat tabung haji Teta H
Sdn Bhd. Dia program untuk, masih lagi di bawah program besarnya, program MBI Prihatin. Cuma ini kita beri bantuan hari ini untuk komputer ya. Pusat komputer di pusat komuniti. Ini ke arah kita untuk mendekatkan jurang digital antara masyarakat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyampaian sumbangan komputer daripada Teta H. Berhad dengan kerjasama MBI kepada pusat komuniti di MBI Ipoh. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Teta H. Berhad Nuraina Zainal Abidin, Pengarah Negeri Tabung Haji Perak Muhammad Abbas dan ahli-ahli majlis MBI. Saya rasa program Teta Cash ni ialah untuk kita nak mendekatkan jurang digital lah di antara golongan B40 yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan akses kepada teknologi. So dengan DBI adalah antara langkah-langkah kita berkolaborasi dengan state government atau dengan agensi-agensi kerajaan untuk kita identify target group yang berkenaan. Satu memorandum kolaborasi MOC telah termeterai antara Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Perak dan Majlis Bandara Ipoh MBI baru-baru ini. Usaha sama institusi itu dengan pihak MBI dilihat mampu memberi banyak manfaat secara menyeluruh. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, memorandum yang berkuat kuasa selama 2 tahun itu akan memfokuskan kepada program bersama untuk latihan, seminar, bengkel dan persidangan. Ia termasuk kursus jangka pendek mengenai ilmu, teknologi dan kemahiran terkini dalam bidang seni bina lanskap. Sebenarnya kita memang menggalakkan kolaborasi ni dengan institusi pengajian tinggi tempatan supaya ini dapat kita mendedahkan pegawai kita sendiri dan Majlis Bandaraya ini macam mana bekerjasama dengan institusi tempatan itu, mendedahkan pegawai. Kerjasama ni ada 2 manfaat lah. Satu kepada majlis ni, mana kita boleh dapat kumpulan data mentah dan data sekundari. Yang keduanya untuk Bandaraya Ipoh ni kita akan dapat manfaat dia melalui kerja-kerja yang dibuat oleh pelajar-pelajar UiTM tadi tu, dapat kita bantu untuk pamerkan dan galakkan aktiviti-aktiviti especially yang seni ni di Bandaraya ni. Datuk Rumaizi berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani MOC antara MBI dan UiTM Seri Iskandar di Dewan Azlan Shah Bangunan MBI di Ipoh. Sementara itu, Rektor UiTM Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar, Profesor Teknologi Surveyor Dr. Mat Yusof Hamid berkata, menerusi kerjasama ini, UiTM akan sentiasa bersama MBI berkongsi dan memberi kepakaran yang ada. Yang mana dalam MOC ini kita akan bekerjasama dari segi memberi kepakaran daripada pihak universiti kepada pihak Majlis Bandaraya Ipoh dan dalam masa yang sama mendapat manfaat kepada pelajar-pelajar untuk secara praktisnya terlibat di lapangan untuk membantu pihak majlis dan dalam masa yang sama untuk belajar secara lebih efektif. Kecekapan operasi kutipan sampah Majlis Bandaraya Ipoh MBI terus diperkasakan menerusi penerimaan 2 unit lagi lori sampah kompakter baru. Pengoperasian kenderaan tersebut menjadikan sebanyak 4 buah unit lori sampah telah dibeli MBI tahun ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, pembelian 2 lori berkenaan melibatkan nilai hampir RM800,000. Ini ada majlis perasmian untuk 2 unit lagi tambahan. Lori kompakter dan loader kita, sampah kita. Kali ini dengan jumlah 2 lori ini jumlah lebih kurang 800,000. Ya. Yang ini kita bawa itu ada 2. Sekarang ni kita ada 4 lori tambahan. Dan ada 4 lori ini untuk membantu kerja proses kutipan, terutamanya proses kutipan sampah domestik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan 2 kenderaan tersebut di pekarangan bangunan MBI. Lori sampah kompakter baru ini dilengkapi dengan sistem keselamatan yang terbaik dan memiliki butang kecemasan bagi menyahaktifkan operasi jika berlaku kemalangan. Bandaraya Ipoh akan menjadi contoh terbaik dalam memerangi wabak denggi apabila penyertaan sosial masyarakat dapat dipertingkatkan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, menerusi usaha tersebut, ia sekaligus menaikkan indeks dan markah penyertaan sosial dalam membasmi wabak tersebut. Jelas beliau, sasaran sekurang-kurangnya 90% akan dicapai dengan penglibatan semua pihak.
Jadi hari ini kita mahu menerapkan amalan bergotong royong. Ya, mungkin bukan sekadar untuk kita mengurangkan masalah pembiakan nyamuk Aedes, tapi juga untuk meningkatkan kebersihan. Memang sasaran kita kalau boleh tahun depan, tahun 2023, Ipoh boleh mencapai lah sasaran jadi antara bandar terbersih dalam negara. Kalau boleh yang terbersih dalam negara. Itu kita punya sasaran 2023. Ya. Jadi dengan bukan sekadar dengan kerjasama tindakan dilaksanakan oleh PBT, kita juga mengharapkan kerjasama daripada masyarakat setempat. Beliau berkata demikian semasa melancarkan kempen kesihatan persekitaran tahun 2022 membasmi wabak dan hotspot denggi di RPT Batu Lapan Hulu Kinta Ipoh. Hadir sama Ahli Majlis MBI Zon 2 Hulu Kinta, Puteri Holijah Muhammad Rali, Ketua-Ketua Jabatan MBI serta pemimpin masyarakat setempat. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah mencalonkan lokaliti RPT Batu Lapan Hulu Kinta untuk dilaksanakan kempen membasmi wabak dan hotspot denggi 2022. Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan terus mengekalkan matlamat penganjuran program Ipoh Car Free Day. Inisiatif itu sebagai salah satu strategi menjadikan Ipoh sebagai sebuah bandar rendah karbon menjelang 2030. Program yang dianjurkan sebulan sekali itu menjadi momentum tepat bagi masyarakat menjaga lingkungan norma kehidupan yang sihat serta mampu menurunkan kadar polusi udara. Selaras dengan slogan gaya hidup lebih bersih, hijau dan pintar, ia mampu mempertingkatkan kesedaran rakyat mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar dan mengamalkan gaya hidup hijau serta rendah karbon. Car Free Day atau Hari Tanpa Kenderaan yang telah memasuki siri ke-53 itu menyajikan pelbagai program menarik sepanjang penganjurannya. Ia turut disertai pelbagai agensi dan badan bukan kerajaan NGO. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-15. Semarakkan Bulan Kebangsaan dan marilah sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Sehingga berjumpa lagi, Assalamualaikum dan salam hormat.